Kenapa adik kena remove? Alamak. Adik masuk balik. Minta tolong adik masuk balik Ustaz. Cikgu silap lah ter-remove dia. Daya ke atas, dia ingat pasal apa lah cikgu remove dah. Daya ke atas disebabkan oleh berat lah. Oleh berat air yang tersesar. Okey, lah ni kita tengok dua-dua itik ni. Itik ni mak dia mestilah jisim mak dia lagi besar lah. So kalau jisim mak dia lagi besar maksudnya dia berat. Berat dia besar. Yang ni berat dia kecil lah. Okay. Bila dia masuk dalam ayak, isi padu mak dia lagi banyak daripada anak. Jadi apa yang berlaku ialah daya apung oleh mak dia akan jadi lagi besar. Okay, berat mak dia lagi besar, maksudnya ayak yang tersesar, ayak yang melimpah, kalau duduk dalam kolam tak apalah, kalau duduk dalam baldi yang ayak dah penuh kan, dia akan melimpah banyak. So yang anak yang kecil ni, ayak yang keluar tu melimpah dia sikit. So lagi banyak air yang melimpah, maksudnya lagi besarlah daya tujahan dia ke atas, daya apungan tu. Okay, so dalam kes ni kita nampak dia macam anak tu ringan, kita kata anak terapung lebih, salah. Dalam fizik, daya apungan bergantung kepada berat air yang tersesar. Maksudnya kalau mak dia berat, maknanya daya apungan mak dia lagi besar. Sebab apa? Sebab V ataupun isi padu yang tersesar tu untuk ibu lagi besar. So daya apungan anak kecil, boyang force anak dia kecil, dan isi padu yang disesarkan oleh anak dia pun kecil juga. Okey, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Nama banding. Okey, kita ada 5 benda yang kita nak kena banding. Yang pertama ialah berat ibu. Berat dia, berat ibu dan anak. Yang mana lagi berat? Ibu. Berat ibu lagi besar lah kan, ni nombor 1. Nombor 2, isi padu. Nombor 3, daya apungan yang bertindak. Yang keempat, hubungan antara daya apungan dengan isi padu air yang disesarkan. Dan buat deduksi tentang hubungan antara daya apungan dengan berat air yang disesarkan. Okey, jom nombor 1 dulu. Siapa nak try nombor 1? Afrina? Try Afrina nombor 1. Yang berat ibu itik tu lah. Berat ibu itik dulu. Berat ibu itik besar. Dia besar ke? Jangan kata berat. Kita kata berat ibu itik lebih besar. Lebih besar. Okey, bagus macam tu lah. Jangan kata berat ibu itik lebih berat. Dia kata berat ibu itik lebih besar. Okey, macam ni betul. Okey, nombor 2. Nombor 2, Ahmad Khairuddin. Ahmad Khairuddin lah. Cepat Khairuddin. Isi padu. Kedua, air yang disesarkan oleh ibu itik lebih besar. Okey, isi padu ibu itik isi padu air yang disesarkan. Bolehlah penuh-penuh tu. Oleh ibu itik lebih besar. Macam tu tahu jawab. Kalau dia suruh kita letak rajah, letak rajah lah. Dalam kes ni dia tak kata rajah, dia kata anak itik dengan ibu itik je kan. So ibu itik ataupun anak itik tu akan kita gantikan dengan rajah kalau dia suruh kita bandingkan rajah. Masa paksa nanti katakan 2.1, 2.2. Gantilah. Tapi yang pentingnya letak sebelah kiri sekali adalah kuantiti fizik. Lepas tu letak rajah dia, belah kanan habaq lebih besar. Siapa yang besar yang kita letak. Okey? Nombor 3, Arisha Fariha. Nombor 3, daya apungan. Daya apungan siapa yang besar? Ibu. Ibu itik ke anak itik? Ibu. Banyak orang dia silap sebab apa tahu tak? Dia tengok yang tak tenggelam banyak tu, dia kata yang tu yang terapung banyak. Dia bukan masalah yang tu, daya apungan tak sama dengan kita nampak dia boleh terapung ke tak boleh terapung. Kalau kita letak belon kat situ langsung tak tenggelam, kita kata daya apungan dia besar lah. Salah lah. Daya apungan bergantung kepada berat air yang tersesar dan isi padu air yang disesarkan. So lagi banyak berat air yang tersesar, lagi banyak isi padu air yang tersesar, maknanya daya apungan dia lagi besar. Okay? So daya apungan ibu itik lebih besar.
Okey, hubungan pula. Fazana? Hubungan antara daya apungan dan isi padu. Daya apungan berkadar langsung dengan isi padu air yang diselesaikan. Bagus. Daya apungan berkadar langsung. Sebab kita nampak lagi banyak isi padu air diselesaikan, lebih besarlah daya apungan dia. So dia berkadar langsung dengan isi padu air yang disesarkan. Okey, awak tulis dah bagi penuh lah. And last sekali, Hazri. Okey. Haziq Azuri bukan Haziq Ikan. Hazri Hazri. Hubungan antara daya apungan dengan berat air. Hubungan antara Daya apungan dengan berat air berkadar langsung ke berkadar sungsang? berkadar langsung. Ya, berkadar langsung. Maknanya bila kita nampak itik tu berat, itik dia besar, maksudnya dia berat. Bila dia berat, air yang keluar pun berat jugalah. Lagi berat air yang keluar, bila kita timbang, daya apungan dia pun besar lah juga. Okey, lagi cikgu tunjuk hubungan dia lah. So, daya apungan berkadar langsung dengan berat air yang diselesaikan. Okey. Last sekali dia tanya kita, namakan prinsip fizik yang terlibat. Prinsip apa ni ya? Pasal tenggelam ni. Archimedes. Prinsip Archimedes. Siapa boleh ajar Archimedes? RCHE. RCHI. Apa tu? MEDS. Okey. Archimedes. Archimedes. Okey. Formula Archimedes apa dia? FB daya apung sama dengan apa? Isi padu air yang disesarkan. Okey, isi padu air yang disesarkan. Darat dengan apa? Dia daya ni. Berat. Tak lagi dulu. Berat V apa? Rho V. Rho VG. Rho VG. Okey, so daya apungan kalau duduk macam ni maksudnya daya apung berkadar langsung dengan ketepatan. Lagi besar ketepatan air, awak duduk dekat tempat air masin banyak tu maksudnya daya apung dia bertambah. Lagi semakin besar isi padu air yang tersesar tu, lagi besarlah daya apung. Okey? Dan dia juga bergantung kepada graviti. Okey, sebab itulah dia G. Jadi nama apa? Kalau kita buat eksperimen ni dekat bulan, daya apungan dia tak samalah. Okey. Boleh ingat lagi tak prinsip Archimedes? Cikgu ulang sikit lah tu nak. Okey, tapi dengan soalan seterusnya iaitu belok udara panas yang menyesarkan udara. Tadi menyesarkan air, yang ni dia menyesarkan udara. Okey, soalan dia. Terangkan mengapa belon udara panas itu naik ke atas bila udara di dalam belon dipanaskan. Okey. Sebelum dia dipanaskan, dia akan duduk kat bawah sama dengan kat darat lah maksudnya. Tapi bila kita panaskan, rupa-rupanya dalam ni ketepatan dia akan berkurang. Macam mana boleh ketepatan dalam belon berkurang bila kita panaskan? Bila ketepatan berkurang. Bukan ketepatan berkurang. Bila suhu bertambah, maka isi padu juga akan bertambah. Kes dia pasal apa? Sebab tenaga kinetik dalam udara tu bertambah. Bila kita panaskan, tenaga kinetik dalam udara dia akan bertambah, maknanya dia bergerak. Dia akan tendang dinding belon tu, dia akan bergerak langgar dengan kawan dia semua. Jadi belon tu akan jadi cekang. Bila belon tu cekang, maknanya isi padu dalam tu akan bertambah, menyebabkan mereka duduk jauh antara satu sama lain. Sebab itulah ketepatan dia berkurang. Okay, selamat datang Luqman. Awak masuk lambat Luqman. Okay, sebab itulah ketepatan dia berkurang. Bila ketepatan dia berkurang, kita compare ketepatan yang dalam belon ni dengan luar belon. Yang cikgu buat ni dalam belon. Sini dalam belon. Luar belon, suhu masih rendah. Isi padu tak boleh nak kira lah sebab dia memang duduk jauh-jauh, tapi mereka tak terlalu jauh. Maknanya ketepatan dia masih tinggi. Maksudnya suhu dekat luar yang sejuk tu menyebabkan ketepatan dia dengan ketepatan dalam belon tu jadi berbeza. Bila ada perbezaan macam tu, maka akan wujud satu daya iaitu daya ke atas.
yang memaksa balon yang berada dalam keadaan ketepatan kecil ni akan naik ke atas. Okey? So kita nak terang yang tu supaya pemeriksa faham. Jadi cikgu suka kalau awak tak reti nak tulis, awak boleh lukis dulu. Okey, awak lukis dulu macam cikgu lukis ni, dah awak label kawasan dalam balon dengan luar balon. Dan bila kita label macam tu, barulah pemeriksa boleh nampak perbezaan. Dia awak sebutlah satu-satu. Yang pertama kita sebut. Okey, kita sebut apa tentang isi padu. isi padu. Contohlah isi padu dalam dengan luar. Isi padu dalam balon macam mana? Pada dalam balon lebih banyak Cikgu Sebab dalam salah. balon lebih tinggi daripada luar. Isi padu dalam balon lebih tinggi sebab dia duduk jauh-jauh kan? Ya. Isi padu dalam balon. Isi padu bukan dalam balon. Isi padu balon tu sendiri bertambah. Okey? Isi padu balon bertambah. Kemudian kita boleh contoh tentang ketupatan. Ketupatan udara Berkurang. berkurang. Okey. So bila kita tunjuk perbezaan ketepatan akan wujud satu daya. Apa nama daya tu? Daya tujah ke atas. Daya tujah ke atas ataupun daya apungan buoyant force. Okey. Buoyant force ni dia tak semestinya terus terbang tau. Hanya jika buoyant force, daya apung tu lebih tinggi daripada berat balon tu sendiri, barulah dia boleh naik ke atas. Maksudnya awak kena sediakan balon yang besar supaya kita boleh hasilkan daya apung yang besar. Tinggi. Jadi apa yang berlaku ialah hasil daya tu, daya bersih maknanya FB yang banyak tadi tu lebih besar daripada berat menyebabkan balon akan terapung di udara. Dia nak tinggal apa ni? Ini selamat datang Husnina. Okey, kita sambung lagi. Yang ni bukan balon udara yang orang nak naik tu. Yang ni adalah balon udara yang digunakan sebagai balon kaji cuaca. Dia akan bawa satu alat. Nama alat tersebut adalah radiosonde yang digunakan untuk mengutip data mengenai atmosfera. Maksudnya sebelum kita tahu kata nak hujan ke apakah, orang yang kaji cuaca ni dia dah awal lagi hantar kat kita informasi tentang keadaan cuaca di atmosfera sebab dia ada peralatan radiosonde tu. Jadi dia buat naik atas, dia boleh tahu hari ni nak panas kau nak hujan, kau nak ribut, kau nak keluar api ikut matahari ke apa kau dia boleh tahu. So nak bawa naik radiosonde ni naik atas langit, dia perlukan satu balon yang cukup kuat. Kita tak mau tengah-tengah jalan balon tu meletup. Okay, so dia nak awak cadang dan terangkan bagaimana untuk menghasilkan balon kaji cuaca yang dapat membawa alat radiosonde pada altitud yang tinggi. Maksudnya dia naik tinggi sampai kat gunung tu, lebih dari gunung lagi, dalam masa yang singkat. Dia nak cepat lah. Okay, so kita nak tahu yang pertama adalah gas, bahan dan saiz balon. Okay, agak-agak awak gas apa kita nak guna? Helium. Ya. Helium sebab dia ringan. Lagi bahan pula. Boleh kita guna plastik besar. Kain nylon. Kain tak boleh. Getah Beton. Kain tak boleh Nylon, sebab nylon. kalau hujan dia serat kan dia Aduh. boleh. Getah Itu saiz tervulkan. Canvas. canvas tak boleh sebab dia serat air. Getah tervulkan. Plastik. Plastik Plastik ni kalau kena patuk dengan burung pecah Baik. Buat plastik Saya tebal. balon kena besar lah. So nama dia kita guna nanti nylon. Okay, nylon. Dia habaq nylon tadi. Apa tu lah tadi cikgu tak kata salah pun. Yang cikgu kata salah ada. Diam. Kau kata Okey, kita lah. tengok dia punya gas dulu. Gas tadi awak kata Helium. helium. Boleh tak kita nak guna gas lain? Gas yang ringan boleh. Seperti Adi. Yang argon. hidrogen. Argon Adi tu dia ni ke? Ringan ke? Tak tahu. Tapi orang selalu guna helium lah. Sebab helium dia helium tak meletup. Dia punya ketepatan sangat rendah. Lagi bila ketepatan dia rendah, kita boleh sebut dia ringan. Awak boleh letak banyak penjelasan kat situ. Okey. Lagi daya apung. Daya apung lebih besar dari Berat dia. berat. Okey, so dia akan meningkatkan daya ke atas, daya tujah ke atas. Okey, yang kedua, kita dah sebut tadi, kalau katalah masa exam nanti awak tak ingat perkataan helium tu.
Awak boleh sebut perkataan gas yang mempunyai Kecepatan rendah. kecepatan rendah. Awak sebut macam tu. Okey? Sama juga dengan dia punya ciri kat atasnya. Dia pun boleh. Okey lagi. Bahan yang digunakan oleh belon tu. Belon tu sendiri bahan dia mestilah kecepatan rendah. Dia tahan lasak, tak mudah koyak, dia kuat. Lagi, dia elastik. Kali sayang. Kalau saya. So kenapa kita guna elastik? Supaya dia tak mudah koyak. Dia boleh, tak tahulah dia nak kuih tinggi nanti dia kuih panas kan. Mesti isi padu dia bertambah. Tapi dia tak meletup. Itu pasal dia. So dia boleh menahan. Cikgu kata tahan saja tak boleh kan. So nak kata tahan apa? Tahan tekanan tinggi. Naik atas nanti dia dah habis gemuk dah, dia tak kuih tambah gemuk lah, dia tak tambah dia punya isi padu. Maksudnya pressure dia sangat tinggi tapi dia tak pecah. Okey? Dia tak pecah. So dia boleh tahan lama. Dia apa lagi yang kita kata, dia ringan lah. Bila kecepatan rendah dia ringan. Ringan dia sebut. Okey. Lagi kita sebut dia tidak menyerap air. Belon tu sendiri tidak, bahan belon lah, masih dalam bahan belon. Awak boleh letak banyak dekat ciri. Letak kat bawah ni pula. Bahan belon tidak menyerap air. Kalau kita pilih yang menyerap air, nanti belon akan berat. Kalau hujan dia berat. So kita pilih yang tak menyerap air supaya dapat mengelakkan elak serak wak atau air hujan. Okey. Bahan yang kita guna lagi ialah nylon. Boleh sebut nylon. Sebab apa guna nylon? Nylon ni dia elastik. Dia kuat. Dia tak terkoyak. Dia tak menyerap air. Okey. Dan last sekali sebut datang saiz. Nampak tak? Cikgu dah tulis lebih daripada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nanti masa exam kalau awak ada idea nak tulis lepas 10, tulis lah. Tak ada masalah. Dia akan bagi 10 markah penuh. Kalau atas tak dapat markah, kat bawah masih ada peluang untuk dapat markah lah. So, kita letak situ saiz belon besar. Sebab apa? Semakin saiz belon besar, semakin besarlah isi padu udara yang tersesar. Semakin besar isi padu udara yang tersesar, maka semakin besarlah dia punya daya apung. Okey, boleh macam tu? Jawab dalam bentuk jadual dan letak semua ciri-ciri yang awak tahu. Kejelasan tu satu muka surat penuh tu. Janganlah buat kotak kecil, buat kotak besar-besar. Okey, kita sambung lagi dengan soalan nombor 10. Okey, baca soalan nombor 10. Firdaus. Darjah 10.1 dan darjah 10.2 menunjukkan surihan bagi gelombang bunyi pada skrin sebuah osiloskop sinar ketok apabila tali gitar yang berbeza ketebalan dipetik dengan saran yang sama. Gelombang bunyi yang dengaran mempunyai kelangsingan yang berbeza. Okey. Jom kita tengok gitar yang pertama lah. Gitar yang atas ni tali dia tebal. Tali tebal. Dan kita dapati tali tebal kan dia lambat nak bergetar, dia berat kan. So kita nampak macam tu. Maksudnya yang ni kelangsingan dia kurang lah. Kurang langsing. Kelangsingan dia kecil ataupun kita kata frekuensinya kecil. Okey, yang kedua ni tali gitar. Kenapa tali gitar tak nampak nipis ke tebal, nampak macam sama je. Dia tukar Ada dua satu tebal satu nipis. Sebenarnya mana tebal yang nipis ni, kat bawah nipis. Atas tebal, bawah nipis. Bawah nipis. Bawah nipis kan? Tak apalah awak, kalau tak clear awak bagilah nampak. Ni tali dia nipis ni. Tali dia diameter kecil lah. So yang ni dia bergetar banyak kali. Satu saat tu dia bergetar banyak kali. Maksudnya kelangsingan dia besar dan frekuensi dia pun besar juga. Okay. Soalan pertama, nyatakan kuantiti fizik yang mempengaruhi kelangsingan bunyi. Kuantiti fizik dia ialah frekuensi. Hertz tu nama unit lah. Oh. Jangan guna hertz. Okey. Nombor 2.
awak diminta untuk membuat perbandingan dan hubungan. Okey, yang pertama kita nak bandingkan ketebalan tali. Nombor 2 kita nak bandingkan amplitude. Okey, amplitude. Dan yang ketiga kita nak bandingkan frekuensi. Yang keempat, hubungan antara ketebalan dengan frekuensi. Dan yang kelima, hubungan antara frekuensi dengan kelansingan. Okey, nombor 1 cikgu nak Wazir try. Wazir ada tak? Apa putih rambut tak siap lagi? Aduh. Okey, Wazir try nombor 1. Kita nak banding apa tu? Ketebalan apa? Ketebalan. Okey, yang mana lagi tebal? Atas ke bawah? Yang paling yang lagi tebal 10.1 ke 10.2? 10.2. Ni tadi cikgu dah bagi dah kat ni lah. Semua betul balik. Yang atas tebal, yang bawah Oh, nipis. okey. Okey, jawab bagi ikut macam skema. Ketebalan. Ketebalan tali gitar yang dipetik rajah rajah 10.2. Atas. Lagi 10.1 Okey. lebih besar. Lebih besar. Okey, bagus. Jawab macam tu. Jangan kata lebih tebal lah. Ketebalan 10.1 lebih besar. Okey, nombor 2. Nombor 2, Luqman Hakim. Ada 2. Luqman Hakim mana? Ada gambar mana? Luqman Hakim ada gambar. Ada gambar tengok sikit. Oh, tak ada gambar. Okey. Nombor 2, amplitude. Amplitude. Yang ketinggian dia kan. Ni puncak dia daripada keseimbangan lah. Puncak dari keseimbangan. Hak atas ni. Kita tengah. Okey, daripada keseimbangan lah, daripada tengah. Okey, siapa lagi besar? Sama. Okey, jawablah sama. Takkan jawab sama cikgu. Okey, amplitude. Strain OSK yang dihasilkan adalah sama. Okey, adalah sama. Okey, good. Thank you, Luqman. Okey, nombor 3. Nombor 3 Luqman seorang ke? Luqman Hakim juga kan? Luqman malu. Luqman Hakim malu. Cepat. Frekuensi. Frekuensi surihan. Nah, tahu tak maksud surihan? Surihan tu maksudnya yang dah terpapar pada OSK. Yang tu maksud surihan lah. Maksud frekuensi mana yang lebih tinggi? Cuba kita tengok yang mana yang ulang banyak. Yang sini ulang dia sikit. Yang ni banyak. Banyak. So frekuensi mana yang banyak? Atas ke bawah? 10.2. Okey. Bawah. Okay, try jawab. Haziq. Haziq pula. Luqman. Luqman Hakim. Luqman. Cepat frekuensi. Dia ada masalah lain ke? Oh, masalah lain. Okey, tak apa. Ifat turun jawab Ustaz. Frekuensi. Silap gue. Okey. Frekuensi dalam frekuensi rajah 10.2 lebih tinggi. Okey, good. Lebih tinggi. Jangan kata frekuensi lebih ada yang cakap apa? Frekuensi lebih hebat lah. Tak mahu jawab macam tu lah. Okay, kita nak jawab dia tinggi besar. Macam tu je. Okey. Okey, cikgu saya dah cakap tak dengar kau. Dah pesan je kat Luqman. Tak dengar tu Luqman. Sorry, awak punya tu kot. Mic. Okey, ni student nama apa ni? Khairul Nisa Zulkifli. Oh, nama cikgu. Bagi cikgu dia. Busy. Muhammad. Okey, Muhammad Haji Haikal. Jawab hubungan. Cina. Hubungan
Hubungkan Antara ketebalan tali ya. Ketebalan dengan frekuensi. ketebalan tali gitar dan frekuensi berkadar langsung. Berkadar. Cuba tengok atas ni frekuensi dia rendah kan? Ketebalan tinggi, frekuensi rendah. Okey, sekali lagi ketebalan tali. Ketebalan tali berkadar songsang dengan frekuensi gelombang bunyi yang dihasilkan. Macam tu lah. Okey, bagus. Ketebalan tali berkadar songsang dengan frekuensi. Okey, tu dia jawapan macam tu. Okey, nombor 5. Yo. Kita tulis frekuensi saja, tak tulis frekuensi gelombang bunyi tak Tak ada faham. masalah. Tak ada masalah. Boleh. Yang pentingnya kuantiti fizik. Okey, yang pentingnya ada kuantiti fizik. Okey. Nombor 5. Nombor 5. Nur Aina Liana. Frekuensi gelombang bunyi berkadar langsung dengan kelangsingan bunyi. Frekuensi berkadar langsung dengan kelangsingan. Dah yang tu faktor dia kan? Takkan tu kata berkadar songsang. Berkadar langsung dengan kelangsingan. So masa exam nanti awak bagi tengok betul-betul apa benda yang kita nak bandingkan tu. Kalau cikgu bandingkan kuantiti fizik tu yang penting. Okey. Dan nama-nama belakang ni tu tali gitar ke apakah tu BP tu. Maksudnya ketebalan dengan frekuensi. Frekuensi dengan kelangsingan. So kita nampak kuantiti fizik yang kita nak bandingkan. Objek tak penting. Okey, nak tulis lah, tak tulis pun tak apa. Okey. Sekarang ni kita nak tengok 10.3 ada satu frekuensi audio. Okey, ada radio ke apa disambung dengan pembesar suara yang diletakkan pada penjuru dinding. Ada orang pelajar yang duduk dekat situ, pelajar A, B dan C. Okay, bila dia buka radio tu, bila dia tambah kelangsingan tinggi, maksudnya frekuensi dia tu makin tinggi, makin getaran dia makin besar lah, makin banyak hanya budak C ni saja dengar. Pelajar yang C saja dengar. Pasal apa pelajar C saja yang dengar? Okey. Yang pertama, kita kena tahu dulu gelombang formula dia V sama dengan F lambda. F lambda. Apa hubungan antara F dengan lambda? F dengan lambda berkadar songsang. Besar sebelah tu, langsung ke songsang? Songsang kan? F berkadar songsang dengan lambda. Betul. So maksudnya masa kelangsingan tinggi, apa yang tinggi? Frekuensi. Ya, bila kelangsingan tinggi, maka waktu tu frekuensi tinggi. Pada waktu frekuensi tinggi tu, lambda dia akan jadi sangat pendek. Sangat pendek. Maksudnya dia punya gelombang tu pendek-pendek. Kalau tadi mula-mula gelombang dia jauh-jauh. Bila jauh-jauh dia senang berlaku pembelauan. Okey? Tapi bila dia terlampau rapat macam ni, kena saja pada halangan, dia tak boleh dibelaukan. Jadi dinding dia akan pecah, dia mungkin tak sampai lah pada jadi dia tak boleh nak jumpa balik dengan geng dia. Tapi kalau yang dekat dapur tu diam Sat. Dia pun menyanyi, sorry. Okey, apa tu, bila gelombang ni dia duduk rapat-rapat, lambda dia kecil, dia bila dia terkena pada celahan ataupun halangan, dia nak jumpa balik tu susah. Tapi kalau lambda kita besar, ada celahan ke, ada halangan ke, nanti dia akan bercantum balik. Dia mudah bercantum balik. Lah ni kes kita yang ni. Maka apa yang berlaku ialah lambda yang kecil akan menyebabkan pembelauan berlaku dengan susah. Sukar untuk berlaku, pembelauan. Jadi bila sukar berlaku pembelauan, hanya yang duduk paling dekat sajalah. Sebab yang belakang ni makin banyak halangan di dinding kan. Dinding tu makin jauh. Jadi pembelauan berlaku, jadi hanya pelajar C dapat dengar. Jadi kita boleh terbalikkan. Okay, untuk nak dapat 4 markah kita cerita pada situasi yang berbeza. Okay, situasi berbeza pula macam mana? Pada waktu kelangsingan rendah, frekuensi jadi rendah, lambda akan jadi besar. Okey. Pada waktu lambda besar, mudah tak berlaku pembelauan? Mudah. Mudah berlaku. Okey.
mudah berlaku pembelauan. Jadi bila mudah berlaku pembelauan, maka ketiga-tiga pelajar boleh mendengar Boleh bunyi dengar. itu. Okey, boleh. 4 markah ha. Okey, lah ni kita nampak macam susah nak capai markah dekat situ. Tapi sebenarnya kita boleh buat dua situasi. Situasi awal dengan situasi akhir. Situasinya awal adalah semasa frekuensi dia rendah. Kemudian situasi akhir dia adalah semasa frekuensi dia tinggi. So bila berlaku perbezaan pada frekuensi, kita habaq kesan dia. Kesan dia, lambda akan berkurang ke, lambda akan bertambah ke, dan apa yang berlaku kepada proses pembelauan. Dan pembelauan ni bagi kesan yang macam mana? So, bila berjaya berlaku pembelauan, maknanya mereka boleh mendengar gelombang. Okey, macam tu nah. Gua harap 4 markah ni awak boleh skor lah. Okey, ni adalah satu dewan. Yang mana dewan ni kualiti bunyi dalam speaker yang dalam dewan tu sangat-sangat rendah. Mungkin ada orang tak dengar sebahagian orang kat situ tak dengar ataupun yang dengar terlampau kuat, ada berlaku pantulan atau macam-macam lah. So, awak sebagai seorang engineer, bakal engineer ni, awak kena kuasai sistem bunyi dewan sekolah supaya dapat menghasilkan kualiti bunyi yang lebih baik berdasarkan yang pertama, bahan bagi dinding dan lantai. Selalu kita tengok kalau sekolah kita buat, kalau dewan sekolah mesti lantai simen betul? Ya. Tapi bila kita tengok dekat panggung wayang, lantai dia kapet lah, kita pijak tu kapet. Lepas tu tempat duduk sasah lah lembut. Lepas tu dinding dia semua lembut. Kita nampak macam bentuk dia solid tapi sebenarnya bila kita ketuk dalam dia kosong. Sebab apa dia buat macam tu? Merak Software bunyi. ataupun bahan yang kosong tu sebenarnya dapat membantu pembelauan. Kita nak kurangkan apa sebenarnya? Kita nak kurangkan berlakunya pantulan. Sebab tu kita guna bahan yang lembut. Okey. So permukaan lantai kita guna kapet. Okey. Lantai kita guna kapet. Dinding kalau habis tak ada lah dinding, bubuh lah. Kayu. Tak ada tu telok kita Telok. Dekat telok sarang telok tu boleh lah tu sebab dia ada lopok-lopok kan. So dinding dia buat daripada soft material. Boleh lah tu buat ada span ke. Tapi make sure benda tu dia boleh tahan lama lah. Diguna Ustaz tak tahu berabuk habis. Kotak. So kita nak elakkan ataupun kita nak kurangkan pantulan. Pantulan ni menyebabkan bunyi jadi ada echo tak sedap. Bergemar. Ada gemar ya betul. Yang ni pun maksud dia sama. Penjelasan dia sama dengan kat atas. Lantai kapet dengan soft material pada dinding, dia punya penjelasan sama. Yang ketiga, jarak dan kedudukan dua pembesar suara. Sepatutnya kita nak letak kat mana pembesar suara? Hujung. Kalau ni dewan, pembesar suara satu letak kat hujung ni, satu lagi kat hujung ni. Boleh? Jangan dua-dua pergi kat tengah-tengah. Dia kena duduk kiri kanan. Maksudnya ni kita duduk buat persembahan kat sini. Orang yang kat depan ni duduk mungkin macam tu. Speaker kita duduk sini. Speaker duduk kiri kanan. Dan mesti duduk jauh antara satu sama lain. Kenapa? Kenapa kena letak jauh antara satu sama lain? Supaya tak terlalu banyak berlakunya not. Interference lah. Interference memusnah. Ya, kita nak kurangkan berlakunya interference memusnah. Interference memusnah ni adalah fenomena pertembungan gelombang yang akhirnya menyebabkan tak bunyi langsung. Bila dia jadi macam tu? Bila kita letak terlampau dekat. Cikgu tak menghafal benda tu. Cikgu nak guna formula. Apa formula untuk interference? Lambda sama dengan AX per D. Jarak antara dua speaker yang jauh tadi tu adalah A. Ya. Titik-titik interference tu adalah X. So apa hubungan antara A dan X? Berkadar songsang. Berkadar songsang. Sebab itulah semakin jauh speaker yang kita letak tu, maka kita nak jumpa interference memusnah tu makin sikit. Sebab X tu maksudnya terlalu dekat lah, dekat sampai kita tak perasan dia duduk kat mana. Sebab yang banyaknya interference membina pun banyak juga. Jadi lagi jauh kita letak, X akan jadi makin rapat, makin kecil. Okey. Seterusnya ialah kat mana kita nak letak pembesar suara tu? Nak letak atas lantai ke nak letak atas? Atas. Letak tempat yang tinggi. Speaker
kena duduk jauh antara satu sama lain dan letak di bahagian atas. Awak kalau tak reti nak terang, awak lukis pun tak apa. Kita lekat speaker tu atas kat bucu, atas dewan pun tak apa lah. Tujuan dia adalah nak kurangkan halangan. Okay, kita nak kurangkan halangan. Bila kita dapat kurangkan halangan, maka semua sekali boleh dengar lah. Okay, tak ada halangan. And last sekali, bentuk permukaan dinding. Bentuk permukaan dinding keras tu, kalau boleh, dinding tu sendiri dah gravy. Dah apa ni kita panggil? Lekuk lah. Melengkung-lengkung. Tadi kita kata kita guna bahan yang lembut kan? Tapi kalau masa buat tu, dia kasar-kasar sikit, dia tak, maksudnya kita jangan duk pergi pasang jubin lah dekat dia. Kalau pasang jubin kan dia licin, elok kan? Kalau boleh dia kasar. So lagi berlekut-lekut lagi bagus, fungsi yang sama jugalah. Iaitu dapat mengurangkan Betulan. So masa exam jangan takut nak tulis penjelasan yang sama beberapa kali sebab awak layak dapat markah 1, markah 3, markah 10 lah. Awak ni 1, ni 2, ni 4. Maksudnya walaupun kita nampak macam penjelasan tu hampir sama tapi sebenarnya markah tu boleh dapat pada tempat yang berbeza. Okey. Nombor 11. Panjang asal spring adalah 0.2 meter dan pemalas spring adalah 200. Dia bagi G-Sing 0.01. Apa maksud kekenyalan? Okey Salin. Kekenyalan ni sifat di mana suatu bahan tu boleh kembali ke bentuk ataupun saiz asalnya selepas kita alihkan daya atau pemampatan yang kita kenakan tu. So dalam kes spring ni kita gunakan daya iaitu bola, kita tolak dia, kita mampatkan dia. Bila kita lepaskan bola, nanti spring boleh kembali kepada bentuk asal. Yang tu yang kita katakan maksudnya kekenyalan. Okey? Terangkan mengapa spring itu kenyal. Kenapa spring itu kenyal? Dia punya diameter besar. Sebab diameter dia besar. Nampak man. So boleh lah. Boleh? Boleh. Okey, sekejap kita tengok. Jawab soalan ni macam Sazina mau masuk. Saya cikgu tengok skema dia bagi macam ni. Bukannya dia tanya sebab dia besar. Dia cerita pasal kalau kita tarik dia jadi apa, dia ada daya apa. Cuba dekat kat sana tak? Dekat tu kat sini. Sebab lambat lah 1 jam je ni. Okey. Yang pertama terdapat daya tarikan dan daya tolakan. Okey, maksud dia macam ni. Bila kita tarik spring bagi panjang, spring tu pendek lah kalau ikut. Awak tarik bagi panjang tu, asal dia pendek macam ni. Dia nak kembali jadi pendek. Jadi pada waktu kita tarik panjang-panjang tu, kita rasa macam ada satu daya yang memaksa kita terlepaskan dia. Yang tu kita panggil daya tarikan. Okay? Sebab bila kita regang dia, jarak antara molekul akan duduk jauh antara satu sama lain. Jadi dia nak tarik balik sesama dia. Okay. So bila kita nak tarik balik sesama mereka, maka akan ada daya yang bertindak. Okay. Bila kita mampatkan pula, masa kita tengah duk mampat dia macam seolah nak tolak tangan kita bagi terbuka balik. Sebab apa? Sebab ada satu daya namanya daya tolakan. So bila ada kedua daya ni, tarikan dan tolakan, sebab itulah kita panggil dia kenyal. Tu kata dia. Bukan sebab diameter dia besar ke apa. Pasal apa yang dia dikenali sebagai kenyal, tu maksud dia. Ada 4 markah. Boleh macam tu. Masa kita regang, ada daya. Masa kita regang, ada daya tarikan. Masa kita tolak dia ataupun kita mampatkan dia, ada daya tolakan. Okey nah. Macam tu. Okey, sekarang kita masuk bahagian pengiraan. Tenaga keupayaan kenyal dulu. Okey, kita nak cari tenaga keupayaan kenyal. Formula dia E sama dengan setengah KX kuasa 2. Okey. Setengah
darab dengan K. K dia bagi tak? Kalau K tak bagi, kita guna formula ni. Kita guna formula ni. F sama dengan KX. K sama dengan F per X. Dah bagi tak? K apa dia tau? K pemalas spring. Ada bagi 200 Newton. Yang atas Ada dia bagi. Ada Pemalas 200. spring Dia bagi ya K. Ada pembalas spring adalah 200. Okey, dia bagi tak apa. Okey, darab dengan duduk kat depan. Pemanjangan, pemampatan. Okey, 200 Nm negatif 1 kan? Ya. Okey, 200 tulis sekali unit dah. Nm negatif 1 darab dengan X. X adalah pemanjangan. Pemampatan. Bila dia buat kita dalam cm kena tukar kepada meter. Yang ni tak apalah. 0.1 square. Okey, terus dapat jawapan 1J lah. 1J. Okey, K ialah pemalas spring. Kalau tak ada, baru guna formula cikgu bagi ni. F sama KX. Okey, seterusnya adalah tenaga keupayaan elastik. Bila dia tanya kita hal laju maksimum, kita kena tahu sebenarnya yang ni adalah proses keabadian tenaga. Di mana tenaga keupayaan kenyal yang duduk dalam spring tu boleh tukar jadi tenaga apa? Tenaga kinetik. Tenaga keupayaan kenyal tukar kepada tenaga kinetik, maksudnya MGH. MGH pula. MGH tu tenaga keupayaan graviti. Tenaga keupayaan kenyal ni kat bawah tadi ni. Setengah X square sama dengan kinetik setengah MV MV square kan? MV square lah. Okey. Setengah KX square ni kita dah dapat dekat bawah tadi 1 joule. Ya. Sama dengan setengah darab dengan jisim dah. Jisim dia Jisim dia berapa? Jisim dia bagi 0.01 kg. 0.01 kg betul tak? Bola tu. Okey. Carilah V guna persamaan linear. Okey. Guna persamaan linear V sama dengan punca kuasa 1 darab 2 bahagi dengan 0.01. Yang ni guna persamaan linear saja. Okey. So jawapan awak V sama dengan 14.142. Okey. Ni adalah pistol mainan yang macam semalam tu, yang ni boleh pergi laju sikit. Unit dia apa ya? Jawapan Jawapan dia 14.14. Unit dia apa ya? Unit hal laju apa? Unit hal laju? MS Unit untuk hal laju M MS. S negatif 1. Okey. Raja menunjukkan satu pistol mainan. Ini adalah satu spring dan dart yang digunakan adalah pistol mainan. Okey, dia bagi kita jisim, bentuk, ketebalan dan gegelung. Okey, semua sekali apa yang kita nak buat adalah kita nak pastikan yang pistol ni boleh tembak jauh. Contoh dia macam tu je. Boleh tembak jauh maksudnya kita nak ada tenaga keupayaan kenyal yang tinggi supaya boleh hasilkan tenaga kinetik yang tinggi. Yang tu je contoh dia. Jadi apa saja yang menyebabkan kita punya pemalas spring bertambah, yang tu adalah yang terbaik lah. Semula ni kalau kita tengok bentuk untuk dart tu sendiri. Bentuk dart tu yang nak terbang api tu lah. Kita nak pilih bentuk aerodinamik ke aerofoil? Aerodinamik. Terbang ke? Kita bukan suruh terbang kan? Kita nak dia kurang rintangan udara je, bahagian depan tu nak tajam, so aerodinamik. Bezakan aerofoil dengan aerodinamik tak sama. Ketebalan dawai pula mestilah tinggi sebab kita nak tenaga keupayaan kenyal dia pun tinggi. Lagi diameter gegelung spring. Diameter gegelung dia Besar. Diameter ni. Tinggi. Ni diameter kecil. Kalau diameter gegelung besar maksudnya dia longgang lah, dia senang putus. Yang ni ketebalan dawai lah, ketebalan dawai yang ni. tebal ya. Ni tebal. Macam tu. Yang ni betul lah kita nak yang besar. Yang ni kalau kita pilih yang besar tak bagus. Diameter gegelung kena kecil. Jangan salah faham lah, ni kita buat ulang kaji ni. So diameter gegelung lagi besar tak bagus sebab dia longgar. Jadi kita kena pilih yang diameter dia kecil. Jisim dia
Okay. GC tak So you. pula GC untuk dat sebab kita nak bagi dia pi jauh. Okay, kita nak bagi dia pi jauh, bukan nak bagi kita balikkan botol ke apa-apa. So kita pilih yang GC kecil. So jawapan kita, cikgu dah bagi set. X. Okay, GC dat rendah. Jangan sebut 0.02 kan, sebab cikgu dapat. Tujuan dia supaya dia ringan. Okay, GC rendah boleh sebut ringan, boleh sebut laju dia tinggi. Bentuk aerodinamik dapat kurangkan geseran udara. Okay, jangan kata dia ada daya angkat lah. Saya awak sebut aerofoil ada daya angkat, tak boleh. Ketebalan dawai tinggi sebab kita nak pemalas spring tinggi. K tinggi, tenaga upaya elastik pun tinggi. Diameter gegelung spring kecil. Yang ni yang pelajar mungkin akan silap. Sebab diameter gegelung ialah diameter gulung macam ni. Yang satu lagi kecil. Yang ni memang bagus. Yang kecil bagus. Okay. So awak akan pilih X. Okay. Habis. Oh ada satu lagi. Ada satu lagi kan biar. Okey, apa fungsi transformer? Transformer yang menaikkan atau menurunkan muatan. Okey. Kehilangan kuasa dalam kabel penghantaran berlaku semasa penghantaran elektrik ke rumah. Terangkan bagaimana mengurangkan kehilangan kuasa dalam kabel penghantaran. Okey, yang pertama ni kita dah bincang semalam. Yang pertama kita akan cari apa saja benda yang boleh menyebabkan rintangan dia rendah. Maksudnya kita kena guna diameter dawai yang besar. Diameter kena besar. Lagi bahan dia kena rintangan rendah lah. Kerintangan. Kerintangan bahan rendah. Contohnya aluminium atau apa copper, tapi aluminium mahal. So ini dia punya sebab dia dapat kurangkan rintangan. Okey lagi, kenapa kita kena tingkatkan voltan? Kita tingkatkan voltan supaya arus rendah akan wujud dalam kabel tersebut. Okey, yang tu je lah Pak Markah. Okey, sorry lah cikgu nak pergi laju sebab cikgu nak habis pukul 3. Okey, cikgu pergi laju. Kuasa output. Kuasa output dan voltage output pada kabel penghantaran masing-masing ialah 11 megawatt lah. M besar tu mega. Mega 10 kuasa berapa? Ingat lagi tak? Kuasa Tok guru makan Darah naik. Dia 3 je. Naik apa? Naik Pajero. Naik Pajero. Naik Pajero ke naik Proton ke? Naik Myvi. Dia tak mau ayat kat bawah mengada tu. Makan kenduri di Simat Utara naik Pajero. Okey. Ni 12, 9, 6, 3. Negatif 2, negatif 3. 6, 9. Ini mega mana mega? M. Kuasa 6 lah. Okey. Bila dia kuasa 6, kita nak tengok dulu formula pula. Kita nak tengok soalan pertama dia tanya arus yang mengalir. Okey, arus kita boleh guna formula P sama dengan IV. Okey. Formula ni bagi tau. So I sama dengan P per V. P ialah power. Ni atas tadi tu. Power dia sebelah ada 6 kosong. 9 megawatt. Okey. Bahagi dengan voltan dia 110. Kilo pula ada berapa kosong? Kilo ada berapa kosong? Kilo ada 3 kosong. Okey, potong. Atas 3, bawah 3, ni 1, ni 1. Okey, bahagi. Dapat berapa ni? 1100 bahagi sebelah. Ni sebelah habis. 100 unit untuk I ialah ampere. Okey, satu lagi adalah soalan kehilangan kuasa. Kehilangan kuasa, awak masih guna formula yang sama tapi kita tak boleh ambil IV arus tu. So kita nak buat macam mana? Kita kena replace dia sebab kita nak cari kehilangan kuasa power, kehilangan kuasa. Awak masukkan formula hukum Ohm kat sini. P sama dengan IR. Okay, voltan, tempat voltan tu kita nak ganti dengan IR. So P yang belah kiri ni ganti dengan ni. V ya. Tu nak cari kehilangan kuasa kita guna formula tu. Jadi I tu dia balik I. V ni ganti dengan IR. So dapat 2 kali I lah.
Jadi P sama dengan I square. Dah satu R. I kosong 2 R. Ya, I square R. I tu kita dapat dari arus. Tu Patut Kuasa 2. Darab dengan rintangan dia bagi dalam ayat atas ni. 500 ohm. 500 ohm. Patut. 500. Ni kena tekan kalkulator ni. 500 kuasa 2 5 juta. 5 juta. dalam skema salah tau. So dia bagi 50 ni. 500. Okey. 50 ke Kena letak R, kena letak rintangan dalam kabel. Berapa jawapan dah? 5 juta. 5 juta, 5 darab 10 06 lah. Okey, ini adalah hilangan kuasa dalam kabel. 5 Okey. megawatt. Megawatt. Boleh Boleh ganti dengan mega. Cikgu, Okey. cikgu. Ya, Kan yang tadi megawatt tu kan. Kalau boleh ganti dengan mega. cikgu, Okey. cikgu. Ya. Kan yang tadi megawatt tu kan. Kalau saya tak tulis mega, saya tulis 5 darab 10 kuasa N watt saja. Boleh. Betul. Sama lah. Wah. Boleh je. Okey. Jawapan akhir tu kan. Yang pentingnya awak jangan ingat M tu adalah unit. Yang M tu prefix. Takut lagi orang ingat tu unit. Okey, M yang besar tu adalah prefix mega. Okey, bagus awak ingat lagi cikgu ajak untuk guru tu. Okey, soalan seterusnya 4 reka bentuk motor. Kita ada PQRS. Yang ni dia nak bina kipas mudah alih yang kecil orang duk bawa tu kan. Yang guna bateri tu lah. So kat sini ni tajuk elektromagnet ni. Kita tengok P dulu. P dia guna 3 biji bateri. Okey. Okey, yang Q pula 1 saja. Lepas tu R pun 3. Yang mana yang bagus? Nak guna bateri besar ke bateri kecil? Besar. Besar lah, barulah boleh laju sebab dia nak laju kan. Ya. Okey. Bentuk magnet, kalau bentuk macam ni dia akan ada pembaziran. So kalau bentuk dia melengkung, bagus. Maksudnya dia dapat hasilkan kurang pembaziran pada pemotongan flux magnet. Okey. Lepas tu kalau kita guna magnet nipis, kekuatan medan magnet mestilah kecil. Jadi kita kena pilih yang magnet dia tebal. Bilangan lilitan yang besar adalah bagus. Okey, bilangan lilitan yang besar. Medan magnet lebih tinggi. Hello. Sana. Salam. Hello. Ya, hello. Ada temu ada. Cakap kena lagi mak telefon balik. Okey, 50 lilitan. Sebab 50 lilitan akan dapat hasilkan pemotongan flux magnet yang lagi banyak. Okey. Dan ni awak nak pilih yang mana? R. Kita pilih R sebab tengok R tu ada 4 kali right lah. 4 kali bulat 3, 1 tu right. Okey, kita bincang satu-satu. Yang pertama, magnet kekal berbentuk semi bulatan supaya dapat menghasilkan medan magnet jejaring. Medan magnet jejaring ni maksudnya medan magnet yang fokus. Dia akan fokus kat tengah-tengah. Jadi dia dapat mengelakkan pembaziran lah. Kalau ikutkan magnet biasa, dia punya tarikan dia macam tu. So belah atas dia ni akan ada pembaziran. Dia ada ruang. Dia ada ruang. Jadi kita tak mahu ada pembaziran macam tu. Bilangan lilitan gegelung banyak supaya lebih banyak arus mengalir dan menghasilkan daya lebih besar pada konduktor, meningkatkan kekuatan elektromagnet. Kemudian ketebalan magnet lebih besar supaya dapat meningkatkan kekuatan medan magnet. Yang tu pentinglah sebab lagi besar kekuatan medan magnet dah lagi banyak garisan-garisan dia. Lagi banyaklah flux magnet yang kita boleh potong. Okey. Kemudian yang terakhir adalah bilangan bateri. Lagi banyak bilangan bateri maknanya arus dan daya pada konduktor bertambah. Sebab kita faham kita guna tangan kiri Fleming sebab hasilkan daya tu. Dia ada kaitan dengan medan iaitu ibu jari kita. Lagi besar medan, lagi kuat magnet. Yang ibu jari tu daya lah. Daya yang terhasil. Jari telunjuk tu medan. Lagi besar magnet kita, lagi kuat magnet kita, lagi bagus dan arus. Okey, untuk ibu jari hantu tu arus. Jadi kita pilih jadi bila awak buat pilihan yang tepat macam tu awak nyatakanlah sebab apa awak pilih. Nanti saja. Habis. Okey. Kalau ada soalan ke apa ke tanya dalam WhatsApp. Okey? Okey, cikgu. Okey, setakat tu saja.
Okay, terima kasih. Ya. Doakan semua berjaya dengan cemerlang dalam SPM, okey? Nanti kalau ada tugas apa, cikgu akan maklum balik. Okey, bye. Okey. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, bye. Yo. Yo. Yo, saya. Cikgu risau baru masuk lah. Cikgu tak bangga dia jawab. Selamat gelar. Tolak terkejut Elmi jawab ah. Oh, gila. Ambil apa semua dapat ah? Dapat. Dapat. Okey. Eh, lagi? Pagi esok kelas Jom sejarah. bagi. BM. BM. BM sejarah pula. Cikgu? Okey. Cikgu. Saya kelas Esok ada kelas fizik tak cikgu? Ya. Saya ada. Pagi kan? 5B dulu. Hah? 5B, sorry kelas 4 dulu kan. Kau Pukul apa? Cikgu Evi buat 8.30. Hah? Saya sebab akan tukar dengan 5B. Cikgu Evi start 10.30. Jadi saya ambil 4 8.30 lah kan. Nani. yang mana tu? Dia dah. 8.30 sampai? Kau dapat 9 kan? 8.30 9. Dia kena okey. abang 8.30. Baru mula aku 9. 8.30 lagi 10.30 5B. juga bang. Okey, dapat. Ayo. Bila kita berhenti? Mainlah 8.30. Okay. Pas ngah. Sebab lagi Arigato. lagi 5B 10.30. Tak boleh lewat lagi nak sembahyang Jumaat. Okay. Betul lah 4 kelas. Saya ada lah. Kantor imam yuk. Saya cinta jadi sebelah dah. Ya lah tu. Okey. Assalamualaikum. Tahniah masuk kelas. Salam. Salam. Bye. Hai. Kira kasih Jan. Ayah cak ni. Gelak lah. Wah, aku nak kelak je lah. Oi, Man.